wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kedua ingin membentangkan mengenai tajuk sistem pemerintahan dan pentadbiran. Sepanjang kami melakukan tugasan yang telah diberikan, kami telah membagikan tugas kepada setiap ahli. Dalam Nakia dan juga Ilmu Syahadah menyediakan slide. Saya dan Nabila dan juga Baiki Isyadi sebagai pencari maklumat, Syamil Hatim sebagai mengikut suara dan juga membuat video. Dalam tajuk ini kita akan belajar mengenai Majlis Raja-Raja, iaitu sejarah asal-usul serta fungsi Majlis Raja-Raja ditubuhkan, dan juga persidangan Majlis Raja-Raja, iaitu perkara yang dibincangkan dalam persidangan tersebut serta keanggotaan yang menyertai Majlis Raja-Raja. Seterusnya, pengenalan. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formalnya hasil daripada perancangan British dalam tahun 1984. Pertama kalinya diadakan di Kuala Kangsar pada tahun 1897. Majlis ini dianggotai oleh 4 orang raja daripada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama diadakan ialah pada 31 Ogos dan 1 September 1948. Jadi, asal-usul Majlis Raja-Raja Melayu. Ditubuhkan secara sahnya pada 1984 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Kemudian keahliannya ditambah dengan kemasukan negeri-negeri Melayu tak bersekutu seperti negeri Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Terengganu. Mesyuarat pertama yang diadakan pada 18 Februari 1984 di Kuala Lumpur yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor. Pihak Inggeris diwakili oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu. Sepanjang antara Februari 1948 sehingga Ogos 1997, mesyuarat Majlis Raja-Raja telah diadakan sebanyak 50 kali. Gambar yang ditunjukkan merupakan gambar wakil Majlis Raja-Raja yang menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja bersama dengan Sir Charles Mitchell. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk fungsi Majlis Raja-Raja Melayu. Antara fungsi yang pertama ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan jadual ketiga. Seseorang raja layak dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong melainkan jika raja itu belum dewasa atau raja itu telah memberitahu penyimpan mohor besar raja-raja bahawa raja itu tidak berhasrat untuk dipilih, atau Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan melalui undi sulit bahawa raja itu tidak sesuai untuk menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau kerana apa-apa sebab lain. Fungsi yang kedua ialah mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Ini kerana Majlis Raja-Raja Melayu harus mengeluarkan kata sepakat, bersetuju atau tidak bersetuju dengan setiap perbuatan supaya tidak menimbulkan perselisihan faham. Yang ketiga, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan. Ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang keempat, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182.
Mahkamah khas raja-raja ditubuh dengan tujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan atau Raja atas sifat peribadinya. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah awam yang lain. Segala keputusan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Semua perbicaraan di mahkamah ini perlu mendapat persetujuan Peguam Negara. Yang kelima, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremekkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal 12 Perkara 42 kepada pesalah. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dan Raja atau Yang di-Pertuan Agong sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan oleh pesalah di dalam negerinya. Yang keenam, menimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar negara. Majlis Raja-Raja juga boleh menimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan dasar negara dan yang lain apa yang dikira patut. Apabila menimbangkan perkara yang berkaitan dengan dasar negara, Yang di-Pertuan Agong hendaklah disertai bersama Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri, Raja-Raja Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri dan Raja-Raja yang lain dan Yang di-Pertua Negeri disertai oleh Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri mereka. Yang ketujuh, tiada undang-undang yang boleh menyentuh secara langsung mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Yang ke-8, melindungi hak istimewa orang Melayu. Majlis Raja-Raja juga berperanan untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu dalam perkara 153 di samping Bumiputera dan kaum-kaum lain. Majlis Raja-Raja juga melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Tentera. Majlis Angkatan Tentera Malaysia adalah sebuah badan ketenteraan yang ditubuhkan di bawah Perkara 137 Perlembagaan Malaysia dan merupakan badan ketenteraan dan merupakan badan berperlembagaan yang bertanggungjawab di bawah kuasa am Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera Malaysia. Yang kedua, Majlis Raja-Raja juga melantik seorang wakil sebagai ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka ini ditubuhkan di bawah Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Ia berfungsi untuk membentuk dan melaksanakan dasar-dasar bagi mencapai matlamat penubuhan DBP. Lembaga pengelola DBP yang terdiri daripada 17 orang ahli, 5 orang ahli dilantik atas jawatan, seorang ahli dilantik atas perkenan Majlis Raja-Raja sebagai wakil Raja-Raja dan 11 orang ahli termasuk pengerusi dilantik oleh Menteri Pendidikan. Setiap ahli memegang jawatan untuk tempoh 3 tahun dan boleh dilantik semula. Kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja Melayu. Kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja Melayu yang pertama adalah untuk memilih atau memecat Yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya atau memilih timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan. Yang kedua, memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang ditetapkan oleh perlembagaan. Yang ketiga, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan-sempadan sesuatu negeri atau menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Yang terakhir, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara meliputi seluruh persekutuan. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Yang pertama ialah tempat persidangan.
Mesyuarat Majlis Raja-Raja di Istana Negara atau di tempat-tempat lain. Mesyuarat Majlis Raja-Raja juga pernah diadakan di luar Istana Negara setelah dipersetujui oleh majlis. Yang kedua ialah kekerapan mesyuarat. Mesyuarat lazimnya diadakan 3 kali setahun. Tetapi penyimpan mohor besar raja-raja hendaklah memanggil mesyuarat majlis raja-raja apabila dikehendaki berbuat demikian oleh Yang di-Pertuan Agong atau oleh yang tidak kurang daripada 3 orang anggota majlis ataupun tidak lewat daripada 4 minggu sebelum habis tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong dan juga bila mana berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga ialah setiausaha mesyuarat. Sebagaimana yang diperuntukkan oleh Jadual 5 Perkara 38, Perlembagaan Persekutuan, pegawai yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai penyimpan mohor besar Raja-Raja adalah setiausaha kepada Majlis Raja-Raja. Seterusnya ialah pengerusi mesyuarat. Pengerusi bagi mesyuarat Majlis Raja-Raja adalah dipegang oleh kesemua 9 Raja Melayu secara bergila-gila. Hanya Raja Melayu yang hakiki boleh mempengerusikan mesyuarat. Ini bukan seseorang pemangku raja ataupun seseorang yang di-Pertua Negeri. Yang kelima ialah penasihat. Semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri hadir sama selaku penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri. Akhir sekali ialah huruf setia, iaitu pejabat penyimpan mohor besar Raja-Raja. Okey, bagi slide ini menceritakan tentang keahlian Majlis Raja-Raja Melayu pada masa kini. So, ahli yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong ke-16 kita, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah daripada Pahang. Baginda telah dilahirkan pada 30 Julai 1959 di Istana Manggal Tunggal, Pekan Pahang. Baginda telah menaiki tahta pada 11 Januari 2019 sehinggalah kini. So, bagi ahli yang kedua ialah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Muhammad Al-Muqtafi Billah Shah daripada Terengganu. Baginda telah dilahirkan pada 22 Januari 1962 di Bandar Kuala Terengganu. Baginda pernah menaiki tahta pada 15 Mei 1998 dan ditabal pada 4 Mac 1969. So, bagi ahli yang ketiga ialah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalullai daripada Perlis. Baginda telah dilahirkan pada 17 Mei 1943 di Bandar Diraja Arau, Perlis. Baginda pernah menaiki tahta pada 17 April 2000 dan ditabal pada 7 Mei 2001. Bagi ahli yang keempat ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj daripada Selangor. Baginda telah dilahirkan pada 24 Disember 1945 di Istana Jemaah Kelang, Selangor. Baginda pernah menaiki tahta pada 22 November 2001 dan ditabal pada 8 Mac 2003. Untuk ahli yang kelima ialah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir daripada Negeri Sembilan. Baginda telah dilahirkan pada 14 Januari 1948 di Istana Seri Menanti, Kuala Pilah. Baginda telah pernah menaiki tahta pada 29 Disember 2008 dan ditabal pada 26 Oktober 2009. Bagi ahli yang keenam untuk Majlis Raja-Raja Melayu ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar daripada Johor.
Baginda telah dilahirkan pada 22 November 1958 di Hospital Besar Johor Bahru. Baginda pernah menaiki tahta pada 23 Januari 2010. Ahli Majlis Raja-Raja yang seterusnya, iaitu dari negeri Kelantan, ialah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad. Beliau mempunyai 12 darjah kebesaran dan lahir pada 6 Oktober 1969 di Kota Baru, Kelantan. Beliau telah menaiki tahta pada 13 September 2010 sehingga sekarang, dan beliau juga merupakan timbalan Yang di-Pertua Agong yang ke-14. Negeri yang seterusnya adalah Perak, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Maizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfulah. Beliau mempunyai 11 darjah kebesaran dan lahir pada 27 November 1956 di Pulau Pinang. Beliau menaiki tahta pada 29 Mei 2014 sehingga sekarang. Di negeri Kedah pula, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Darjah kebesaran beliau adalah 13 darjah. Tempat kelahiran beliau adalah di Kedah pada tanggal 30 April 1942. Dan beliau telah naik tahta pada 12 hari bulan September 2017. Pada negeri Melaka pula, Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Beliau mempunyai 9 darjah kebesaran. Beliau juga telah dilantik pada 4 Jun 2020 selama tempoh 4 tahun. Di negeri Sabah pula, Majlis Raja-Raja Melayu diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tun Dr. Seri Panglima Haji Johar bin Haji Mahiruddin. Beliau mempunyai 6 darjah kebesaran dan telah lahir pada 5 November 1953 di Pulau Tambisan, Sandakan, Sabah. Tarikh dilantik adalah 1 Januari 2011 selama tempoh 4 tahun dan 1 Januari 2015 selama tempoh 4 tahun. Di negeri Sarawak pula diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tun Pehin Seri Haji Abdul Taib Mahmud. Beliau lahir pada 21 Mei 1936 di Miri, Sarawak dan telah dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 hari bulan Mac 2014 selama tempoh 4 tahun. Dan dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 hari bulan Mac 2018 selama tempoh 4 tahun. Dan yang terakhir pada Ahli Majlis Raja-Raja adalah dari negeri Pulau Pinang, iaitu Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas. Beliau mempunyai 7 darjah kebesaran dan telah lahir pada 15 April 1938 di Pematang Rampai Kepala Batas Pulau Pinang. Dan beliau juga mempunyai 7 tarikh yang dilantik, manakala yang terkini adalah 1 Mei 2017 selama tempoh 4 tahun.
Jadi, secara keseluruhannya, fungsi Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan yang penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah negara. Kebanyakan negara-negara yang di seluruh dunia yang ada pada masa dahulu mempunyai sultan atau raja, kini lenyap institusi beraja itu, dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga kerana masih mempunyai sultan atau raja yang dilihat sebagai perpaduan dalam negara. Sekian saja dari kumpulan kami, kumpulan 2. Sekian, terima kasih.